أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Nizam, Ahli Jawatan Kuasa Surau Ulul Albab Taman Margosa, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Abang Azizan Hassan yang buat live bagi page Syiar Kuliah. Kita ada dua page malam ni tuan-tuan. Satu page Syiar Kuliah atau boleh tengok dalam Facebook Azizan Hassan, Abang Azizan Hassan. Beliau juga ada mengutip derma untuk baik pulih suraunya tuan-tuan, antaranya tempat mengambil wuduk. Kalau tuan-tuan nak sedekah jariah, pahala yang jariah yang berpanjangan, tidak putus pahalanya. Maka selagi mana tuan-tuan berderma untuk itu, selagi mana orang menggunakan tempat itu, tuan-tuan dapat pahalanya. Walaupun sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Yang kedua, page Apak Din Fepak, siapa tak kenal. Tapi tak tahulah dia ngutip derma ke tidak. Tidak, untuk diri sendiri, tidak juga. Nasib baik, banyak duitnya dah. Bank dah penuh katanya. Terima kasih Pak Din kerana datang bersama dengan Mak Din. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Muhimmah pada muka surat 10. Pada perenggan tuan-tuan yang berbunyi dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu. Saya dah bacakan hadis bagaimana yang Nabi sebut banyak wanita ini adalah ahlun nar, penghuni neraka. Saya dah cerita dah bulan lepas. Kenapa wahai ibu-ibu, bapa-bapa, wanita ini banyak yang menghuni neraka? Kerana antaranya kufrul ashir. Apa itu? Kufur dengan nikmat berumah tangga. Apa mana kufur ni? Bahasa orang putihnya unsatisfied, tak puas hati. Ada je tak puas hatinya. Bukan dia tak tahu suaminya itu, pendapatannya itu je. Lainlah macam Pak Din, pencennya berlambak. Tu belum tanya KWSP lagi. Rumahnya pun besar di Botani. Dia ada kolam renang. Betul kan Abang Ijan, jangan aku memfitnah sekarang. Ada, tapi di kelab Kinta tu. Tuan-tuan,
ada di antara isteri, hati-hati ya, Nabi bagi amaran. Kufrul asyir ini apa maksud dia? Dia merungut walaupun sebenarnya kehidupan dia sudah bahagia. Jaga-jaga ibu-ibu. Sebab apa boleh berlaku rungutan-rungutan ini? Kerana banding-bandingkan dengan jiran-jiran, kawan-kawan yang lain. Ibu-ibu, ini kena jaga. Sebab syaitan ini suka apa dia? Membawa manusia ini kepada baghdha, kepada orang kata kekejian, kefasadan, kerosakan, wal adawah, permusuhan. Dinaikkan dalam hati kita ni perasaan hasad, ibu-ibu. Kawan ni pun satu suka menayang gelang. Bila pergi kenduri tu, gini je nak salam dengan kita. Apa salah? Salam-salam je lah. Ni tak, sebelum salam tu dia goyangkan dia gedik gelamah Commonwealth. Bukannya kecil. 3 jari aku ni Bila ibu-ibu ada rasa dengki, hasad, adawah, dia datang sifat apa dia? Enemy. This is my enemy. Why? Ini musuh aku ni. Kenapa? Dia menayang-nayang barang kemeh kat aku. Aku saya kata gelang meh, gelang getah je ada di tangan. Balik rumah dia jadi kufrul asyir. Jaga ibu-ibu. Padahal suami dah jaga elok dah, suami dah bagi makan elok dah bahagia dah, tapi disebabkan oleh perasaan nak berlawan-lawan dengan jiran, dengan kawan, dengan sahabat ni, kita merungut pada suami, kita meninggikan suara, kita mengenang-enang balik apa dia semenjak saya kahwin. Tak ada abang belikan saya gelang. Abang, saya ndak abang belikan gelang. Abang mampu tak mampu, lantak. Yang penting saya nak lawan dengan kawan saya tu. Saya ndak gelang besar juga. Kalau tak ada gelang, abang bagi rantai. Suami kata, boleh. Rantai motor, jadi tak? Ibu-ibu rahmati Allah, secara kita tidak sedar, kita sudah menjadi ahli neraka. Kerana apa? Menyuruh suami buat benda yang dia tak mampu. Akhirnya suami ni nak bagi mampu, apa dia buat? Ambil rasuah, pecah amanah. Banyak kali saya ulang dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Baik. Dan kata Nabi SAW lagi, maka tiadalah ada yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu. Jahat. Perempuan yang menggunakan mulut dia untuk menyakiti suami dia. Padahal aman dah, cukup dah kehidupan tu, sederhana, bahagia dah. Tapi mulut ni kerana apa? Jahat, melekeh-lekehkan, menghina, merungut-rungut, mengungkit-ungkit, meminta benda yang suami tak mampu berikan. Jaga. Apatah lagi kerana menyuruh oleh Allah SWT akan bernikah dengan firman-Nya. Ini isu sensitif, very sensitif, yang menyebabkan ramai isteri meneraka kepada suami. Apa dia kata pengarang kitab? Bila adanya firman Allah yang berbunyi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Apa dia firman Allah ni tuan-tuan dalam surah An-Nisa? Fanki'u ma taba lakum minan nisa. Wahai lelaki, kahwinlah kamu dengan perempuan yang baik bagi kamu, yang kamu mampu. Kalau mampu, maka bolehlah kamu kahwin dengan seorang perempuan. Masna, kalau tak cukup seorang, masna, dua. Dia kata, cikgu yang ngajar di Parit, jangan marah orang Parit. Bila dia ngajar ngeja, D-U-D-A-R, betul dah. Tapi bila pronunciation tu, D-U-D-A-R, bunyinya dua. T-I-T-G-A-G, tiga. Orang tahu dah Parit dah tu.
Satu orang isteri tak mencukupi, harus boleh masna dua orang. Dua orang pun tak cukup tuan-tuan. Wasulasa, tiga orang. Tiga orang pun tak mencukupi, waruba, empat orang. Lebih daripada itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ulama mengatakan wahaza ijma'u anna ahadan minal ummati la yajuzu lahu ay yazida ala arba'in niswatin. Tidak boleh bagi mana-mana umat Muhammad ini lelaki untuk berkahwin lebih daripada 4. Wa kanat ziyadatu min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana lebih daripada 4 itu dikhaskan kepada Nabi. Kita 4 je tuan-tuan. Kerana apa? Ulama menyatakan Allah tahu 4 orang ini saja kemampuan kita daripada segi tenaga seksualnya, daripada segi keuangannya, daripada segi adilnya, daripada segi layanannya. 4 orang je. Allah tahu itu sudah fitrah. Lebih dia akan jadi huru-hara. Jangan main-main tuan-tuan. Satu pun huru-hara ustaz. Siapa cakap tu? Ada seorang kaum ibu dari kaum ibu. Nak kahwin 2 apa ustaz? Satu pun huru-hara dah rumah tangga. Dia tu bukannya mampu ustaz. Spender pun saya beli. Marah mana tu? Ibu-ibu yang dikatakan wanita yang menjadi penghuni neraka ini, kata pengarang kitab ini, banyaknya dalam isu ni. Kahwin lebih 1. Kahwin kerana apa dia? Suami dia nak bermadu, memadukan dia. Ini masalah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apa dia? Orang lelaki kalau mampu boleh kahwin lebih daripada 1. Ni kalau ibu-ibu dengar ustaz ni semua nak bagi buah supaya lelaki aku kahwin lagi. Itu dah senyap tak nak kahwin dah. Ustaz datang pula malam ni bagi. Ya Allah, udah nak balik. Ustaz ni kempuk dengan botol ni kat hang lah. Kempuk dengan papareha, jenuh aku. Saya bawa ni ibu nak bagi tahu, dalam isu ini jangan kita naik barang tu sampai mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan kufur. Kata-kata yang menyebabkan masuk neraka. Isu ni memang isu yang tidak disukai oleh mana-mana perempuan. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Kerana ada sifat cemburu. Tapi kena ingat tuan-tuan, walaupun dalam surah An-Nisa ini Allah memberikan apa dia, ibahah, boleh, harus berkahwin lebih daripada 1, tapi ingat ada sambungannya. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu rasa tak boleh berlaku adil bila berkahwin lebih daripada seorang, fawahidatan, maka cukuplah dengan seorang. Ini itu ibu-ibu, jangan terus menyerang suami. Jangan. Suami bukan cakap nak kahwin pun, gurau je, Pak Din gurau je. Gurau je. Apa kata Pak Din? Awak nunggu ni nasi tak masak-masak lagi ni. Kejap lah bang. Kalau kopi ni lambat ni kena pergi yang nombor 1 lagi lah, nombor 2. Berdepak naik pinggan atas kepala tuan-tuan. Mak Din tak begitu ya. Ni contoh. Tuan-tuan, kadang-kala tuan-tuan kita baca surah Abur. Ni pengalaman aku. Tengah baca surah Abur, saya ingat berita harian ke apa, lama dah. Berapa tahun dahulu, ingat 10-11 tahun dulu.
Tengah baca ni tuan-tuan, baca. Ada satu ruangan tu menyatakan sekiranya anda ingin berkahwin dengan perempuan-perempuan daripada Syria dan Palestin. Ada satu ruangan tu. Mas kahwinnya murah dalam 2,500. 2,500 tuan-tuan. Lepas tu dia bagi pula gambar. Tak gambar Arab mana dia ambil, aku pun tak tahu. Tapi lawa, cun melecun. Marvelous. Gorgeous. Apa lagi? Bila tengok ni tuan-tuan, mata kita terpaku. Kita kata, oi lawanya anak dara Arab ni. Ditulis dalam rencana tu, apa dia tuan-tuan? Anak dara Arab ini yang kematian mak bapaknya dalam peperangan. Dan mereka ini menjadi pelarian. Berapa ramai di antara Arab-Arab, perempuan-perempuan Arab, anak dara Arab ini yang menjadi yatim piatu, maka bersedia untuk berkahwin dengan mana-mana orang Asia, Malaysia ni. Kita pun baca, kesian. Macam Madu 3 mencerita tuan-tuan. Kesian. Bila isteri kata, apa yang kesian tu bang? Dan tokoh muka surat tuan-tuan. Oma, ya, dia bukan boleh ini. Maka ibu-ibu, bila jadi isu macam ini, jangan kita berdebat hingga meremeh dan menghina hukum Tuhan. Tu maksud dia di sini. First of all, at the first place, jangan insult your husband because of jealousy. Faham tak cakap saya? Cakap Jawa ni, faham tak? Jangan terus menghina suami sebab jealous. Dia jadi berdosa. Kan isu ini menyebabkan suami ini, kita cakap macam-macam tadi ibu. Awak, tak salah nak kahwin seorang lagi. Jaga anak pun malas. Kita insult, merendah-rendahkan, menghina suami. Ada fikir dah, sudah dah. Stamina pun dah tak ada dah. Serubah bangku sofa pun termengah-mengah. Nak kahwin muda. Renting lah. Puih. Mak Pak Din kalau terludah Pak Din menceritakan dengan penuh perasaan. Ini bukan pengalaman saya, tak? Bukan. Ibu-ibu, jangan marah ibu. Kerana ibu-ibu yang mengaji malam ni kena ingatkan suami. Tu yang betulnya. Jangan naik marah jadi incredible hawk. Jadi panas, jadi tak bercakap, muka masam mencoka. Suami kata, abang gurau je yang. Ya, abang gurau je, janganlah marah. Alah, itu pun nak marah. Dia muka. Ya, abang minta maaf lah ya. Dah 3 hari tak bercakap ni ya. Hari yang ketiga, kita tak cakap, diam je. Ya, janganlah marah ya. Udah 3 bulan. Dah 3 bulan tak bercakap tuan-tuan. Ibu-ibu, jangan kerana itu ibu-ibu menjadikan diri ibu-ibu sebagai ahli neraka. Tapi ingat ibu-ibu, suami yang mengaji, don't worry, suami yang mengaji macam malam ni, bila diingatkan oleh Allah Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kamu wahai suami tak mampu nak berlaku adil, alla ta'dilu, tak mampu nak berlaku adil, kalau lebih daripada satu, cukup seorang. Yani fa in khashitum min ta'dadin nisa' alla ta'dilu bainahunna. Apa maksud dia? Kalau kamu tak boleh berlaku adil bila kamu berpoligami, tak boleh berlaku adil di antara mereka, maka cukuplah kamu berkahwin seorang. Tuan-tuan, berlaku adil ni tuan-tuan daripada segi giliran. Walaupun ada ulama mengatakan tak wajib,
Tapi tuan-tuan rahmati Allah, siapa yang berpoligami dia tahu. Saya banyak cerita, dengar cerita sahabat-sahabat ni. Bukan senang poligami ni ustaz. Dengar memang orang kata kita hebat, jalan mengepok apa ni Betul ustaz. Tapi ustaz, dia punya cabarannya cukup tinggi. Betul yang Allah Ta'ala firman tu, fa in khiftum, kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, seorang cukup. Contoh sahabat yang kahwin dua tuan. Bila satu hari isteri dia call. Ya. Ya. Ya, sesaja. Siapa yang call ini? Isteri yang tua. Kepada isteri tua, anak sayang padamu. Anak Piramli ni profesor. Isteri tua cengeng. Ya, sesaja, tak ada no, ini apa pula? Ngapai? Tak ada. Ya. Lady boss. Letak je handphone, saya pun bertanya. Apa hal tu? Bini tua lah ustaz. Ngapa? Cerita ada banyak barang tak ada di rumah. Tu? Sekarang ni giliran siapa? Bini muda. Tu? Pergilah garang beli untuk bini tua. Ustaz, jangan jawab tak boleh. Tu petua dia kata. Ada petua juga. Dah kahwin dua ni tuan-tuan, jangan jawab no. Jangan jawab tomorrow. Jangan jawab after 2 days later. No. Saya kata sebab apa? Sebab ustaz, kalau kita jawab nantilah, atau lagi teruk tak ada duit nak beli, isteri tua akan bercakap apa dia? Kahwin lagi kahwin. Padan muka awak baru tahu susah. Nak beli barang untuk rumah ni, apa nak makan? Kokok tongges. Ibu, realiti ibu, realiti. Rupa-rupa tuan-tuan yang kahwin dua ni lagi KTB daripada aku rupanya. Tahu KTB, kelak takut bini. Bukan ngucuk dah. Ni petua dia kata, ustaz, kalau dah kahwin dua, bila isteri tua bagi tahu, barang dah ambil, kena balik kejap tu juga beli. Kalau tak, isteri tua akan kata, udah aku kabarkan. Kahwin lagi. Apatah lagi kalau kita menjawab kasiyelak. Terima kasiyelak. Duit tak ada. Kahwin. Kahwin ada duit. Nampak tak tuan-tuan? Benda ini yang Islam sebut. Isteri-isteri jangan sampai menjadi kufur asyir. Kufur rumah tangga. Kerana apa? Kerana cakap-cakap kita itu memasukkan kita ke dalam api neraka. Ibu-ibu rahmati Allah, ingatkan suami itu yang baik, paling bagus. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Kata-kata yang baik ibu-ibu. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik. Wa maghfiratun, memberi maaf. Tak mak abang. Abang, bukan saya nak menyusahkan abang, tahu. Nak beritahu abang, berai dah habis. Abang, saya minta maaf kalau saya menyusahkan abang. Cakap sekali lagi. Boleh dah abang belikan saya beras? Kalau abang tak bagi, duit saya nak beli beras, tak apalah abang, saya nak keluar beli beras. Boleh tak? Tengok laju suami keluar beli beras. Itu cara dia, ibu. Jangan kita bengkel dengan suami, no. Dah kahwin lagi, kahwin. Dah tahu tak ada duit? Jangan. Tak betul, ibu. Abang, boleh tak?
Bila isteri macam ni ibu-ibu, satu lagi pengalaman sahabat, dia kata apa dia? Sebab apa suami ni sayang isteri tua ni? Kalau isteri tua ni cakap dia elok. Satu kes sahabat juga, anak isteri tua demam. Giliran di isteri muda. Bila isteri tua call, abang, tak mak tahu, anak kita ni demam bang. Saya ni pula abang, takut nak bawa kereta. Abang pun tahu kan saya bukan boleh bawa kerja jauh. Cara nak bawa klinik ni abang. Abang boleh tak tolong bawakan anak kita? Laju suami ni balik. Bila isteri muda ni tanya, bang, nak pergi mana? Baru sampai. Oh dah nak pergi sana balik. Suami ni jawab, kakakmu tu mana bini tua lah. Kakak, anak abang yang nombor 2 tu tak sihat, demam. Panas katanya. So abang balik kejap ya. Abang nak bawa anak ni pergi klinik. Tuan-tuan, bila saya tanya dengan sahabat ni, suami berak bagi tahu dengan isteri tua, ini giliran abang dekat rumah nombor 2 ni. Jadi abang boleh hantar, tapi tunggu petang-petang sikit, malam-malam sikit, abang hantar. Pasal apa? Pasal abang baru je sampai. Contoh. Saya tanya dengan sahabat ni, kenapa baru sampai? Terus patah balik, pergi balik rumah bini tua ni. Pasal apa? Dia kata bini tua ni ustaz punya baik budi bahasa dia, menyebabkan sayang saya pada dia ini melebihi daripada segala-galanya. Tu kata dia. Aku pun jaga juga mulut ni, nakal juga. Dah sayang melebihi segala-galanya, kahwin lain buat apa? Udah aku pula jadi bini dia, tuan-tuan. Dia penggelak, dia kata ustaz saja je nak provoke saya, dia kata. Ustaz, kahwin 2 ni ustaz, bukan masalah kita hendak memuaskan nafsu nampak yang lebih muda, tidak ustaz. Tapi ada orang ada reason dia, ada orang ada sebab dia, bukan nafsu seks semata-mata. Ustaz, saya mungkin nak bagi isteri tua ini agar berehat, maka saya kahwin yang muda supaya isteri tua ni dapat berehat, dapat menumpukan ibadat ustaz. Contoh dia kata. So ibu-ibu dirahmati Allah, apakah bila suami ini berkerah nak kahwin seorang lagi, it is the end of the world? No. Apakah ibu-ibu bila suami kata abang nak kahwin, awak nak bagi, tak bagi, udah. Kalau tak dapat dekat Malaysia, aku nikah dekat Siam. Apa macam? Sebab itu ibu rahmati Allah, suami yang mengaji macam Pak Din ni, insya-Allah dia tahu. Allah Ta'ala berfirman, kalau takut tak berlaku adil, bukan takut Mak Din tak. Kalau takut tak berlaku pada Mak Din berlaku adil, jangan kahwin Pak Din. Okey Pak Din. Abang Ijan kata tidur luar dah malam ni. Dia takut. Dia lagi takut tidur luar dah. Terhilang terus. Ini ilmu tuan-tuan ya. Ini ilmu. Baik. Sebab itu ulama menyatakan wala tata'ammadul isa'ata. Ingat, bila hidup bersuami isteri, suami jangan kita sengaja untuk menyakiti isteri. Jangan. Sebab apa perempuan takut suami kahwin lain, tuan-tuan? Kerana isa'ah ni, kata ulama ni. Kerana apa? Kerana disakiti. Perasaan disakiti, hati disakiti. Betul tak ibu-ibu? Apatah lagi dapat suami yang suka compare, make a comparison, perbandingan. Tengok bini yang muda tu, tengok dia kalau dia masyak, tengok kalau awak. Jangan bapak-bapak. Saya ada seorang lagi yang kahwin 2. Aku banyak orang kahwin 2 yang bagi nasihat kat aku, tapi aku tak kahwin-kahwin lagi tuan-tuan. Tak kahwin 2 lagi lah. Dia kata, ustaz, bila kahwin dengan nombor 2, jangan kita memburuk-burukkan isteri yang pertama. Jangan. Awak tahu tak sebab apa saya kahwin 2 ni? Saya kahwin lagi 1. Sebab apa? Sebab awak tak pandai jaga saya. Awak tak pandai jaga badan. Kau tengok badan awak apa beruang. Memang beruang cakar muka hari tu, tentu.
Awak kalau masak gulai tempoyak, tawa lesor dia, cair dia. Cuba tengok dia ni, kalau masak, dia ni orang botol. Ya, orang botol. Jangan, bapak-bapak jangan. Petua saya ustaz, yang menyebabkan saya boleh berbaik, aman rumah tangga saya walaupun saya ada 3 orang. 3 orang isteri dia. Subhanallah. Siapa? Jangan tanya aku. Rahsia. Tuan-tuan rahmati Allah, 3 orang duduk dalam satu rumah. Macam mana ni? Ilmu apa dia pakai ni? Jampi serapah apa dia pakai ni? Cekur-cekur A, cekur-cekur E, ekor-ekor A, ekor-ekor E. Tu nombor ekor. Ini petua apa ni tuan-tuan yang dia pakai ni? Dia kata senang je ustaz, kita jaga setiap isteri punya perasaan. Dia kata bila nak masuk bilik ikut giliran. Bilik tak ada sekali, rumah boleh sekali. Nak tidur asyik-asyik 3 bilik. Kalau ini giliran isteri yang paling muda, contoh ibu-ibu, giliran isteri yang paling muda, kata dia masuk dulu bilik isteri yang tua, bilik isteri yang tengah. Dua-dua masuk dulu. Masuk bilik isteri yang tua, sembang, bertanya khabar, ya, sambil membelai rambut isteri yang tua ni. Kata dia, yang ini malam ni giliran yang muda tau. Abang masuk dulu ya. Abang masuk bilik sana dulu ya. Okey ya. Good night. Good night. Dia peluk isteri ni. Kemudian dia kata satu perkataan yang isteri ni menangis tuan-tuan. Apa kata dia? Awaklah isteri yang paling baik, yang paling saya sayang. Jaga perasaan. Masuk bilik tengah pula, isteri yang kedua pula macam tu dia buat. Dia peluk, dia belai rambutnya, dia bagi tahu I love you so much. Awaklah isteri yang paling saya sayang. Macam mana Pak Din? Boleh buat tak rasanya? Boleh belah lah kata Pak Din. Ini tu kita buat comparison tuan-tuan. Kita, ya Allah, awak tu dah lah gemuk. Saya pun tak tahulah, saya tak ingat. Sebab apa saya kahwin dengan awak saya pun tak ingat lah. Nasib baik ada bini yang muda ni. Seksi, cantik, berdebak, peneraja naik muka tuan-tuan. Flying kick. Sebab itu jangan isa'ah. Balil zamu taswiyah fil qasam wan nafaqah. Tetapi tetaplah kalau yang dah kahwin 2 ini, tetaplah adil dalam pembahagian giliran dan juga memberi nafkah. Hatta kata ulama, apa dia tuan-tuan? Kalau beri pakaian mestilah sama nilainya. Kalau hak yang pertama, yang muda, paling muda ni bagi yang macam sutera, tiba-tiba bini tua, pasal dia bini tua dah lama hidup dengan aku bagi ala kadarnya. Bagi tuan-tuan, apa dia? Kain apa, kain guni yang gatal pakai tu. Jangan. Itu tak adil. Bila tak adil tuan-tuan, apa akibat dia wahai suami-suami, lelaki-lelaki yang dah kahwin atau teringin nak berkahwin? Dengar pesan Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, man kanat lahu imra'atan. Barang siapa yang ada 2 isteri, yakni dia memadukan isteri pertama, dia ada isteri muda, famala ila ahadihuma ila ihdahuma jaa yaumil qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Bila dia berat kepada salah seorangnya, yang normally biasanya pada isteri muda je, tinggal isteri tua ni, tinggal dilupakan, diabaikan, maka kata Nabi, dia akan dibangkitkan hari kiamat besok dalam keadaan baunya sengit sebelah. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau belah kanan, kita tahu ini apa dia? Kita dahulukan isteri yang lebih tua. Contohnya isteri muda, walaupun kahwin muda, tapi lebih sayang isteri tua. Yang muda diabaikan, sengit belah kanan.
Kalau isteri tua pula diabaikan, kita cenderung untuk memanjakan isteri muda ni lebih daripada isteri muda. Isteri tua diabaikan, ditinggalkan, sengit baru kita ke belah kiri. Akhirat besok bila kita bangun tuan-tuan, di padang mahsyar kita jalan macam orang OKU, orang kurang upaya. Dia kata, akhirat ni pun ada OKU lagi ni. Jalan stroke apa ni? Rupanya jenis yang tak adil kepada isteri-isterinya. Tuan-tuan, kalaulah bau kita ini sengit, tengkuk kita ini sengit, anggota badan kita ini sengit, macam mana dengan amalan kita tuan-tuan? Kalau amalan kita pula terpesong, maka nerakalah tempatnya. Jangan main-main. Cerita kahwin ni berat tuan-tuan. Berat. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, yang paling penting lagi Nabi bagi tahu kepada orang yang isterinya ramai ni, Rabbana, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan daripada azwajina, isteri-isteri kami. Ulama menyatakan ini bermaksud suami yang ramai, masing-masing ada isteri, sebab itu azwajina. Kalau ulama menyatakan ini juga menyatakan seorang suami yang banyak isteri pun dia juga. Apa dia? Wahai Allah, sekiranya kami ada 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri, jadi kalau isteri-isteri kami ini isteri yang salihah. Satu, tuan-tuan, isteri yang pertama ni okey tak fardu ainnya? Okey tak ilmu agamanya? Kalau macam Pak Din, alhamdulillah, dia pastikan isterinya Mak Din pandai agama, pandai hukum hakam, dibawa pergi mana-mana kuliah. Pak Din ya? Boleh kahwin tu? Tak wani juga kan? Yang marah Mak Din gurau dia. Tuan-tuan rahmati Allah, isteri ni yang kata nak boleh kahwin seorang lagi ni, jangan ingat senang. Isteri ni beres tak daripada segi ilmu agamanya, menutup aurat tak? Tahu tak apa hukumnya? Mengeluarkan rambut, tak menutup aurat, tak pakai tudung. Isteri tahu tak ilmu-ilmu peka, darah haid ni macam mana, nak kering haid ni macam mana? Ingat kering dah, tiba-tiba buang air kecil, keluar macam jarum, macam benang merah. Macam mana ni bang? Boleh dah bang? Saya solat, saya mandi, ada lagi bang, tapi macam benang merah. Apa nak jawab? Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak poligami ni. Jangan ingat syok je. Isteri yang salihah tu makna dia isteri yang baik pendidikan agama. Wa zuriyatina qurratu ayun, dan jadikanlah apa dia zuriat kami, anak-anak kami. Isteri pertama saja 8 orang, isteri kedua 8 orang. 4 kali 8 berapa Pak Din? 4 tu yang aku boleh tanya tu. 4 kali 8 ni mana? 32 orang Pak Din. Nama pun tak ingat. Nama pun tak ingat tuan-tuan. Anak datang, apa? Kamu anak aku ke? Ha lah Pak. Udah anak yang mana ni? Pak, 32 orang tuan-tuan anak-anak. Anak-anak ni Allah akan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kata Nabi, setiap kamu mak bapak bertanggungjawab dengan rakyat anak-anak yang dijaganya di dunia dulu. Anak yang berdua tuan-tuan, macam mana dengan semayangnya, semayang ke tidak, solat apa benda fardu ainnya, lepas ke tidak, baca Quran ke tidak, tajwidnya macam mana, dapat dah agama, buat dah amalan baik. Weh, banyak jangan ni tuan. Sebab itu ramai suami bukan KTB, bukan kelak takut bini, tapi dia mengatakan, baiklah aku kahwin seorang je, anak pun ada 8 orang. Pasal apa? Tak nak bersoal jawab di akhirat.
Ni dia tuan-tuan. Ibu-ibu, kalau ibu bawa benda ini kepada suami, suami memikir panjang, ibu-ibu selamat daripada kata-kata yang jahat menyebabkan ibu-ibu dimasukkan ke api neraka. Jangan terus marah, sentimen, marah, anger, tak mau. Bad temper, tak mau. Pasal apa? Sesetir dengan isu poligami ni. Tapi bagi tahu dengan suami, abang dengar tak hadis yang ustaz baca hari tu? Siapa yang tak berlaku adil, maka sengit badannya di akhirat. Abang ingat tak? Ustaz bacakan dalam surah Al-Furqan ayat 74 hari itu. Apa dia? Ya Allah, kurniakan kami isteri-isteri yang salihah. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak zuriat yang sejuk mata memandang, qurratu ayun. Abang, anak kita yang 8 orang ni pun abang ada masalah bang. Ingat tu. Tuan-tuan, dalam 8 orang anak, bukan semuanya akan menjadi soleh. Adik-beradik saya 7 orang, tuan-tuan. Yang mengaji agama 2 orang je. Saya dengan yang bongsu. Saya kuliah tafsir Al-Azhar, yang bongsu ni kuliah hadis Al-Azhar. Yang lagi 5 orang ni, tuan-tuan, sekular. Yang lagi 5 orang ni, tuan-tuan, bukanlah jahat, tidak, tetapi tidak dapat pendidikan agama macam kami, tak boleh mengajar kitab macam kami. Makna tuan-tuan, kalau kita nak masukkan 8 orang anak kita semua ke dalam tahfiz, akan ada seorang memberontak, dia tak mau masuk. Pasal apa? Pasal dia nak jadi orang academician. Kita boleh halang. Anak saya tak nak jadi ustaz. Saya kata dekat anak saya, masuk STAM nak? Tak nak, katanya. Saya kata dah masuk sekolah agama, dah belajar dadi sanawi, dah dapat jahit. Masuklah STAM. Tak nak, dia kata. Saya kata, kenapa? Why? Limada, kata orang Arab. Dia nak jadi engineer. Saya kata, abang nak kamu jadi ustaz. Oh, tak nak masuk STAM, masuk pondok. Lagi tak nak. Tak nak. STAM pun tak ada, pondok pula suruh masuk. Nampak tak? Kita tak boleh memaksa, tuan-tuan. Kata orang putih, you can ride a horse. Kamu boleh seret kuda itu kepada kolam. But you cannot force it to drink the water. Tapi kamu tak boleh paksa kuda itu untuk meminumnya. Boleh seret, tapi paksa minum tak boleh. Ini pepatah orang putih, tuan-tuan. Fikir, tuan-tuan, sebelum kita buat sesuatu, fikir dia punya akibatnya di akhirat. Itu. Baik tu ramai orang, tuan-tuan, bila tanya, tak nak kahwin seorang lagi ke? Ya, dia kata tak apalah, yang ada ini pun sudah berat tanggungjawabnya. Ni boleh, tuan, ya? Boleh. Okey, ibu-ibu, rasa selamat tak ibu-ibu malam ni? Mula-mula nak marah saya kan? Tapi ibu rasa selamat tak? Safe zone dah? Rasa green zone dah? Tapi suami masih red zone lagi ni. Macam mana? Okey, Bapak, ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini, ya, kita belajar ilmu ni, tuan-tuan, ibu-ibu bapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat menjadikan kita orang yang lebih cerdik, lebih berfikir panjang sebelum kita membuat sesuatu. Kerana Islam suruh kita memikirkan sesuatu itu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata saya pada malam ini yang menyinggung perasaan tuan-tuan, ibu-ibu terutamanya, ya, bapa-bapa terutamanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Din dan juga kepada Abang Azan Hassan. Tuan-tuan rahmati Allah, sahabat saya Encik Syarul ni ada membawa air syifa yang telah dibacakan doa. Mungkin boleh tuan-tuan mulakan sebagai tanda perdamaian beli air syifa ni. Bacalah selawat 7 kali. Minumlah sebotol tu, kongsi dengan suami isteri. Boleh, tuan-tuan, ya? Supaya sejuk rasanya selepas ini.
ya, dan berlakunya perdamaian. Ya, supaya tidak berlakunya perselisihan dalam bab isu ni. Boleh tuan-tuan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bila kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salat minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba, khususan COVID-19 ya Allah. Irfa'u 'anna ya Allah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.